Ayang. Saya jemput Yang Berhormat Seputih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker. Adik-adik yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa hadir bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah delegasi dari People's Congress of Xinjiang Uyghur Autonomous Region yang diketuai oleh Miss Sumariti Wubuli, Chairperson of the Standing Committee of the People's Congress of Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Kepada Miss Sumariti Wubuli dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran Puan dan delegasi ke Dewan Yang Mulia ini. Semoga dengan kehadiran Miss Sumariti Wubuli dan delegasinya akan mengukuhkan lagi tali persahabatan dan hubungan Malaysia dan China. 仅代表马来西亚国会欢迎来自中国新疆的领导莅临国会。谢谢你们到来。dengan izin. Yang Berhormat Timbalan Speaker, saya ingin ucapkan tahniah kepada Kerajaan Madani dan semua penjawat awam, khususnya daripada Kementerian Kewangan dan usaha untuk membentangkan bajet tahun 2025. Di sini saya ingin bentangkan beberapa isu dalam ucapan selama 15 minit ini. Yang satu ialah caruman KWSP kepada pekerja asing. Saya mengalu-alukan pengumuman kerajaan untuk menetapkan gaji minima pada RM1,700 dan menghendaki majikan untuk membayar caruman KWSP untuk pekerja asing. Dasar ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap semua pekerja, termasuk pekerja asing, yang telah banyak memberi pengorbanan dan sumbangan dalam banyak sektor di negara kita. Salah satu masalah yang dihadapi oleh majikan yang menggaji pekerja asing adalah mereka menghilangkan diri selepas bekerja selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun di negara kita. Terdapat juga sindiket yang mencuri pekerja asing yang ada permit kerja dengan menawarkan gaji yang sedikit lebih tinggi di tempat lain. Selain itu, sesetengah pekerja asing yang tamat tempoh kontrak pekerjaannya menghilangkan diri kerana mereka memang tak ada apa-apa simpanan wang selepas mereka bayar hutang kepada ejen ataupun along di negara asal mereka yang memperkenalkan mereka datang bekerja di Malaysia, dan juga terpaksa membayar fee kepada ejen syarikat pekerja asing di Malaysia. Ada di antara mereka memang tidak mempunyai wang untuk bayar tiket penerbangan untuk balik ke negara asal mereka. Jadi mereka terpaksa lari dari majikan selepas tempoh kontrak pekerjaan. Pada pandangan saya, pembayaran caruman KWSP kepada pekerja asing dapat menenggah pekerja asing untuk lari daripada majikan asal dan menegah sindiket yang mencuri atau menculik pekerja asing yang baru sampai di Malaysia. Selain itu, sistem pencaruman KWSP untuk pekerja asing juga membantu pekerja asing untuk mempunyai simpanan wang. Dan bila mereka tamat tempoh pekerjaan mereka di Malaysia, simpanan di KWSP mungkin berjumlah RM20,000 ataupun RM30,000 pun membolehkan mereka membiayai kos perbelanjaan untuk balik ke negara asal mereka. Walau bagaimanapun, memandangkan kerajaan telah menaikkan gaji minima daripada RM1,500 hingga RM1,700 sebulan untuk tahun depan, jadi memang susah bagi ramai majikan yang menggaji pekerja asing untuk menanggung kenaikan gaji sebanyak RM200 di samping membayar caruman KWSP kepada pekerja asing pada waktu yang sama. Dalam sistem pengiraan KWSP sekarang, caruman yang dibayar oleh majikan ialah 13% daripada gaji asal, manakala caruman oleh pekerja ialah 11%. Sekiranya seorang pekerja asing ditetapkan pada gaji RM1,700 satu bulan, caruman majikan kepada KWSP untuk seorang pekerja ialah RM221. Jika kita tambah pertambahan gaji sebanyak RM200 untuk tahun depan,
Jumlah kos yang dibayar oleh majikan kepada seorang pekerja asing ialah RM421. Ini tidak termasuk lagi bayaran untuk sokso, kos penginapan dan juga banyak lagi perbelanjaan yang harus ditanggung oleh majikan kepada pekerja asing. Justru saya ingin cadangkan kepada kerajaan, majikan dikehendaki bayar caruman 1.5%, manakala pekerja asing membayar 10% sebagai caruman KWSP. Ini bermaksud jika seorang pekerja asing yang gaji asas ialah RM1,700, maka 1.5% caruman majikan ialah RM25.50 dan caruman pekerja ialah RM170. Jadi jumlah caruman KWSP ialah RM195.50, itu hampir RM200. Iaitu angka kenaikan gaji minima untuk tahun depan. Dengan kata lain, untuk tahun depan, kerajaan haruslah menghendaki semua majikan untuk mendaftarkan pekerja asing dengan KWSP dan jumlah peningkatan gaji minima sebanyak RM200 dijadikan sebagai caruman untuk pekerja asing kepada KWSP. Datuk Timbalan Speaker, saya juga ingin alih ke tajuk lain, di mana saya rasa agak kesal kerana bajet 2025 tidak memberi tekanan yang cukup terhadap usaha tempatan banjir di Kuala Lumpur. Pada 14 Oktober, itu minggu lepas, Speaker Dewan Rakyat kita terpaksa menangguh sidang parlimen selama 30 minit kerana ramai anggota jemaah menteri dan ahli parlimen tidak dapat masuk ke parlimen kerana banjir kilat berlaku di Kuala Lumpur dan malah melibatkan jalan masuk ke parlimen. Banjir kilat ada pada pagi tersebut adalah penggera ataupun kita kata alarm kepada kerajaan, di mana volume air hujan yang besar menyebabkan sungai dan parit longkang di Kuala Lumpur sudah tidak mampu menampung air hujan yang lebat. Kesemua tanda-tanda perubahan iklim atau climate change ini haruslah dipandang serius oleh kerajaan. Saya rasa sangat kesal bila kerajaan madani dan para NGO di dunia bersuara lantang tentang perubahan iklim atau climate change. Kerajaan masih meluluskan beberapa projek pembangunan yang berkepadatan tinggi yang akan menjejaskan usaha tempatan banjir di Kuala Lumpur. Khususnya 2 projek di kawasan Parlimen Seputik. Yang satu ialah pada bulan April tahun ini, kerajaan mempatahkan perizapan 4.4 ekar tanah kolam takungan banjir Kampung Boho dan diberi milik kepada pemaju untuk buat rumah pada harga pasaran bebas. Selain itu, plot tanah di sekeliling kolam takungan banjir Kampung Boho juga diberi kepada pemaju yang dipertugaskan untuk membina kolam takungan banjir yang dikatakan bernilai RM40 juta. Tindakan ini telah mengecilkan saiz dan kapasiti sebenar kolam takungan banjir tersebut dan menjejaskan dasar kerajaan untuk mencapai piawaian 200 ARI. Di samping menjadikan jalan raya di persekitaran KTP Kampung Boho lebih sesak, khususnya Jalan Puchong. Dan yang kedua ialah pada Ogos tahun ini, projek berkepadatan tinggi yang mengandungi 800 unit perumahan madani yang dinamakan Residensi Suria Madani dan 1,613 unit kondominium harga bebas yang dinamakan M Aspira. Yang kedua-dua projek ini dibangunkan oleh pemaju Masing Group Berhad di 6.17 ekar tanah di Taman Desa. Projek yang bernilai yang 1.01 bilion ini selain daripada terletak di kawasan yang penuh dengan perumahan yang padat, ia juga terletak berdekatan dengan KTP Terowong Smart ataupun kolam takungan banjir Taman Desa. Soalan saya ialah, memandangkan perubahan iklim telah banyak menjejaskan banyak tempat di dunia, termasuk Malaysia, kenapakah kerajaan masih meluruskan projek yang berdensiti tinggi
di tempat sekeliling kolam takungan banjir. Kenapakah agensi yang mempunyai kepakaran teknikal yang penting seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS tidak memainkan peranannya untuk menghalang projek-projek tersebut diadakan di persekitaran kolam takungan banjir yang di dua-dua tempat yang saya sebutkan tadi? Atau yang dipertua, mengikut bab 6 berkenaan Kementerian Wilayah Persekutuan dalam laporan audit negara tahun 2020, 6 keping tanah kolam takungan banjir di Kuala Lumpur telah diluluskan pemberi milikannya bagi tujuan pembangunan, iaitu KDP Patu, KDP Nanyang, KDP Delima, KDP Taman Wahyu, KDP Patu 4 dan setengah dan KDP Taman Desa. Kesemua tanah KDP yang dikeluarkan daripada berizapan kolam yang asal adalah digunakan untuk membina projek pembangunan yang berkepadatan tinggi. Tindakan kerajaan ini telah menyebabkan saiz takungan banjir di kolam-kolam tersebut telah pun dikecilkan. Saya merasa kesal pihak PDG Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, DBKL dan Pesuruhjaya Tanah yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara masih terus mengingkari teguran daripada kedua audit negara dan terus meluluskan projek berkepadatan tinggi di tepi kolam takungan banjir Kampung Boho dan kolam takungan banjir Taman Desa di kawasan Parlimen Seputik. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin minta pihak Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PDP, PDG WPKL dan DBKL untuk tidak lagi menjual tanah institusi di Kuala Lumpur sebelum perwataan PDKL 2040. Saya di sini saya ingin membangkitkan di satu keping tanah yang diresap sebagai balai polis di Taman Desa, ia memang dizonkan sebagai, diwatakan sebagai balai polis dalam PDKL 2040. Ia adalah dijual baru-baru ini, beberapa bulan yang lepas, di mana saya difahamkan pihak polis pun tidak tahu tanah yang dizonkan untuk dijadikan balai polis di Taman Desa dijual tanpa pengetahuan mereka. Saya ingin minta yang pihak kerajaan hentikan kesemua praktis ini kerana ia akan menjejaskan kesejahteraan di satu kawasan kediaman di Kuala Lumpur. Selain itu, saya berharap kerajaan memang ambil serius tentang isu-isu yang saya bangkitkan. Boleh pencerahan sikit? Tadi Yang Berhormat menyebutkan sekeping tanah yang telah diperuntukkan untuk balai polis telah dijual oleh pihak kerajaan. Daripada kajian Yang Berhormat sendiri, pihak manakah yang membuat ketetapan supaya tanah yang ditentukan tujuan ini telah dijual? Di pihak mana? Saya jawab. Saya pernah tanya ni dalam mesyuarat dengan Datuk Bandar dan juga kesemua pegawai-pegawai kanan. Ia melibatkan PDG Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga satu jawatan kuasa di bawah DBKL. Dan saya juga ada tanya satu soalan lisan dalam sidang ini. Saya masih tunggu jawapan daripada pihak kerajaan. Saya berharap yang pada tahun depan Malaysia adalah pengerusi ASEAN dan juga pada tahun 2026 tahun melawat Malaysia. Kalau kita masih meneruskan semua praktis yang lama ini menggunakan tanah di sekeliling kolam takungan banjir untuk buat rumah berkepadatan tinggi, jadi mungkin kita akan memang menjejaskan imej negara kita di kalangan pelabur asing, media asing dan juga pelawat asing. Kerana mungkin kita perlu melancarkan pelancongan banjir bagi mereka datang ke Kuala Lumpur naik bot untuk pergi ke banyak tempat bila banjir berlaku. Tadi yang kedua, saya juga ingin menyeru yang mana perumahan madani bukan sahaja dibina di Kuala Lumpur tetapi juga di kawasan Greater KL yang mana saya sudah sebutkan kerana kesuntukan masa. Saya akan terus pergi ke isu lain. Yang satu ialah saya nak tanya, kenapakah Kementerian Perdagangan dan Komoditi menutup pejabat Majlis Malaysian Palm Oil Council di Brussels? Sedangkan kita harus berhadapan melawan dengan persepsi negatif di Eropah tentang minyak sawit kita.
kenapakah pejabat itu ditutup? Saya tahu dia sudah ditutup beberapa tahun, tapi saya rasa selepas kita tidak menang dalam kes kita di WTO, pejabat ini akan dipulihkan semula. Yang satu lagi isu saya nak sebutkan ialah, kita lihat yang SPRM telah berjaya membongkarkan beberapa yang skandal rasuah yang melibatkan pihak immigration. Jadi saya juga baca yang Ketua Pengarah pihak immigration mengumumkan ada reformasi, rombakan bagi immigration. Jadi saya nak ingin dengar apakah yang pelan-pelan reformasi ini. Saya sebenarnya nak memberikan satu cadangan kepada pihak kerajaan. Mungkin sesetengah agensi yang selama ini ia adalah closed service. Ini harus kita nak cari satu kaedah untuk macam mana kita boleh meminda alih pegawai. Macam immigration, custom, SVRM dan mungkin unit penguatkuasaan di DBKL dan lain-lain ni sebenarnya semua adalah enforcement unit yang kita tahu banyak penyelewengan pernah berlaku dan telah berlaku dan selalunya kita baca dalam surat khabar. Mungkin ke semua enforcement unit yang pasukan penguatkuasaan ni kita letakkan dalam satu agensi di mana kerajaan sebenarnya boleh adakan pengalihan pegawai di ke semua unit-unit enforcement ini dalam bila rasa sesuai supaya pegawai immigration ni yang masuk kerja di immigration seumur hidup dalam immigration. Jadi ini selalunya mentatapkan perkara yang mungkin kurang memuaskan, penyelewengan kuasa dan mungkin mereka harus macam PDD officer yang boleh dialih dari satu jabatan ke atas satu negeri ke tempat yang lain. Kesemua tindakan ini boleh membantu kerajaan mengurangkan kadar yang penyelewengan kuasa dan rasuah di kalangan pegawai-pegawai penjawat awam di bawah pasukan penguatkuasa ini. Sekian, terima kasih.